Hai semua, mari kita teruskan pelayaran ilmu kita kepada topik hari ini iaitu ideologi dan isu semasa. Tetapi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Nama saya Rawitra Anak Perempuan Raja selaku Ketua Kumpulan 8 dan ahli kumpulan saya ini terdiri daripada Lui Shui Ying, Eng Wei Sheng, Nurul Huda, Nur Fatihah, Muhammad Taufik dan Goh Siang Hong. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengertian ideologi. Ideologi berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu idea yang berertikan konsep, gagasan dan cita-cita. Manakala perkataan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos memiliki erti ilmu atau pengetahuan. Di sini, saya boleh berikan satu pengertian ideologi menurut seorang tokoh dan sarjana yang bernama Karl Marx. Menurut beliau, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ia mengertikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan, golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang definisi ideologi. Terdapat pelbagai pandangan dalam mendefinisikan perkataan ideologi ini, tetapi hanya 3 definisi yang kerap digunakan. Definisi pertama ialah ideologi merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada gerakan politik dan sosial. Maksudnya di sini ialah ideologi merupakan satu sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang apabila seseorang itu ingin menggerakkan suatu gerakan politik atau sosial. Bagi definisi kedua, ia disumberkan daripada Kamus Dewan edisi ketiga, iaitu ideologi merupakan suatu fahaman bagi dasar pemerintahan dan tujuan lain. Maksudnya di sini, Kamus Dewan edisi ketiga ini menafsirkan maksud ideologi sebagai fahaman atau ajaran yang dipakai atau dicita-citakan atau mana-mana dasar pemerintahan mahupun tujuan-tujuan lain. Bagi definisi terakhir iaitu definisi ketiga pula, ideologi merupakan suatu bentuk falsafah sosial atau politik. Ia adalah sistem idea yang berhasrat untuk menerangkan dunia dan mengubahnya, misalnya dari segi kepercayaan, pandangan seseorang, penguasaan dan sebagainya. Salam sejahtera. Nama saya Goh Siang Hong. Saya akan menerangkan latar belakang ideologi. Pernah kamu fikir, siapa yang mencipta perkataan ideologi? Sebenarnya, perkataan ideologi dicipta oleh Antoine Destutt de Tracy, iaitu seorang pegawai Perancis dan juga seorang ahli falsafah. Beliau mencipta perkataan ideologi selepas membaca kerja dari Locke dan Condillac, iaitu dua orang ahli falsafah, dalam penjara semasa revolusi Perancis berlaku. Pada masa itu, revolusi Perancis yang disebabkan oleh konflik antara ideologi kerajaan dengan orang ramai telah berjaya dan mengibarkan pemerintahan ganas berlaku. Untuk mengelakkan salah guna perkataan ideologi, Tracy telah memberi definisi ideologi berasaskan 2 isi. Pertama, pengalaman yang seseorang mengalami semasa seseorang berinteraksi dengan dunia material dan idea yang terbina dalam fikiran seseorang berasaskan pengalaman tersebut. Pada masa itu, Tracy cuba menggunakan definisi tersebut untuk membentuk ideologi yang rasional untuk melawan ideologi pemerintahan ganas yang kurang rasional. Selepas itu, saya akan menerangkan ciri-ciri dan perkembangan ideologi. Mengikut pengajian, perkembangan ideologi boleh dibahagi kepada 3 aras utama, iaitu medieval, modern
dan pasca moden. Ciri-ciri pada aras ideologi adalah seperti berikut. Pada aras medieval, orang ramai lebih memberi perhatian atas agama atau budaya tradisional, dan ia menjadi sebab pembangkitan Islam dalam seluruh dunia. Kemudian adalah aras moden, yaitu pemunculan ideologi modernisme, sekulerisme, humanisme, dan liberalisme yang akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli kumpulan lain. Pasca moden adalah zaman pemunculan relativisme, subjektivisme, dan skeptisisme. Ini juga akan diterangkan oleh ahli kumpulan lain. Sekian, terima kasih. Hai, saya Taufik yang akan membincangkan tentang relativism pasca moden. Apabila membincangkan isu mengenai idea pasca moden, faktor yang melahirkan ideologi memainkan peranan yang sangat penting. Terdapat dua faktor yang secara umumnya menjadi asas kepada pembentukan idea ini. Faktor pertama ialah perbezaan asas dalam melihat masyarakat dan kemajuan. Faktor kedua merujuk kepada pasca modernism sebagai suatu reaksi yang wujud akibat kelemahan-kelemahan idea modernism. Terdapat cabaran-cabaran tertentu dalam pembentukan dan penerimaan idea pasca moden. Pertama, pandangan-pandangan yang dikemukakan pada kebiasaannya kurang menitik beratkan unsur rasional. Kedua, hujah yang dikeluarkan syarat dengan sentimen normatif. Sentimen normatif merujuk kepada suatu fenomena dalam masyarakat manusia yang menetapkan suatu tindakan atau hasil sebagai baik, wajar atau dibenarkan, dan yang lain sebagai buruk, tidak diingini atau tidak dibenarkan. Ketiga, sekularisasi agama, di mana ideologi pasca moden memberitahu kita bahawa kita boleh mengatakan apa sahaja yang kita mahu mengenai Tuhan, tetapi hanya imajinasi kita yang boleh mengahadkan cara kita menentukan kemungkinan yang berbeza. Dan keempat, sifat semula jadi idea ini yang anti-kapitalis dan menyemarakkan consumerism. Pemikir pasca moden menolak konsep kapitalis di mana segala keputusan pelaburan, pengeluaran dan pengedaran ditentukan oleh harga yang dicipta oleh kuasa penawaran dan permintaan. Sebaliknya, menyokong konsep kadar penggunaan dan perbelanjaan yang tinggi adalah asas kepada ekonomi yang kukuh. Jadi, bagaimana kita nak menghadapi gelombang pasca modernism? Pertama, kita perlulah mempromosikan dan menambah baikkan budaya tersendiri. Hal ini kerana pengikut idea pasca moden suka mencipta keraguan dalam usaha untuk membantah modernism dengan menolak segala unsur kebudayaan dan menganggap bahawa manusia kesemuanya mempunyai akar umbi yang sama. Kedua, kita perlu menjaga tradisi moral dan etika kerana pasca modernism mengetepikan unsur keagamaan. Ketiga, kita perlu menjaga identiti dan kelainan kendiri. Dan keempat, kita perlu menyahut cabaran kemanusiaan dan intelektual kerana ideologi pasca modernism menolak perkembangan moden atau disebut sebagai counter progression. Sebagai contoh, mereka menekankan ketidaktentuan dalam ilmu quantum physics dan ilmu matematik. Konsep ideologi ini juga mempunyai cabaran semasa dan cabaran masa kini tersendiri. Cabaran semasa ideologi ini boleh diklasifikasikan kepada tiga perkembangannya, iaitu relativism, modernism dan pasca modernism. Cabaran yang dihadapi semasa abad relativism mempengaruhi ilmu pengetahuan seseorang, di mana ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral seseorang tersebut dinilai mengikut perbezaan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Pada era modernism pula, cabarannya melibatkan gerakan kebudayaan, terutamanya dalam seni muzik, seni bina, kesusastraan dan seni guna, di mana modernism menekankan kuasa manusia untuk mencipta
dan membaiki gerakan kebudayaan tersebut dengan bantuan ilmu sains dan teknologi. Akhirnya, ialah Pasca-Modernism. Dalam Pasca-Modernism, manusia menghadapi cabaran dari segi perkembangan dalam ilmu teori kritikal. Ilmu teori kritikal ialah ilmu mengkritik dan mengubah masyarakat secara keseluruhan, dan juga falsafah, seni bina, sastra dan budaya. Manakala, cabaran masa kini melibatkan fahaman liberalism, iaitu fahaman yang tidak terikat dengan peraturan agama, fahaman terorisme, iaitu fahaman yang hanya menggunakan keganasan, dan pengaruh LGBT. Cabaran ini termasuk dengan tindakan yang berniat menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat LGBT, di mana, seperti anda tahu, pada masa kini, terdapat budaya yang menerima pengaruh LGBT dan terdapat juga budaya yang tidak menerima pengaruh LGBT pada masa kini. Perkara ini pula akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam topik kajian kami nanti. Bagi pengetahuan semua, ideologi semasa ini juga telah terdedah dalam kalangan rakyat di Malaysia dari pelbagai medium seperti media sosial, berita, muzik, filem, drama dan sebagainya. Ideologi-ideologi semasa ini mampu memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat dari segi pemikiran. Implikasi yang pertama ialah melahirkan masyarakat yang cetek ilmu dan penghayatan terhadap agama. Pengetahuan agama anak-anak akan menjadi cetek dan tidak dapat membezakan mengenai perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Hal ini demikian kerana ideologi seperti sekularisme yang merupakan satu konsep yang amat asing dan bertentangan dengan agama Islam. Pemikiran sekularisme kini menjadi masalah global kerana hampir semua negara di seluruh dunia melaksanakan sistem ini, iaitu memisahkan hal ehwal negara daripada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan semesta alam. Ia telah mengenepikan perkara-perkara ketuhanan, memusuhi agama, meletakkan agama dalam lingkungan yang sempit dan berusaha menjadikan agama sebagai hak kebebasan individu. Implikasi yang kedua ialah melahirkan masyarakat yang lebih mengagungkan negara barat berbanding negara lain seperti negara timur. Sebagai contoh, masyarakat lebih suka bercerita dan berkongsi tentang kecanggihan dan kemajuan yang ada di negara-negara barat tersebut sehingga terlupa akan negara timur yang mana mempunyai nilainya tersendiri. Masyarakat harus sedar bahawa negara-negara timur yang wujud di dunia ini telah memberikan banyak impak positif kepada kehidupan manusia pada masa kini. Melihat kepada fenomena liberalisasi budaya barat yang berlaku di seluruh dunia hari ini, boleh dikatakan negara barat seolah-olah memaksa masyarakat dunia, khususnya negara timur, menerimanya dan menganggapnya sebagai perkara yang biasa dan normal. Oleh itu, penerimaan budaya liberal secara paksa membuka jalan kepada pengiktirafan budaya yang bertentangan dengan fitrah manusia seperti hubungan sejenis, hedonisme, zina, pengguguran dan sebagainya. Selain itu, implikasi yang ketiga ialah mewujudkan masyarakat yang tidak berbudi bahasa, berakhlak tidak sopan dan berfikiran kotor. Hal ini demikian kerana kewujudan media sosial dan media massa seperti filem, televisyen dan internet pada era kemodenan ini telah mengubah pemikiran dan tingkah laku sesetengah golongan masyarakat. Mereka juga terdedah kepada perkara yang tidak sepatutnya seperti penyalahgunaan dada, video dan gambar lucak. Bukan itu sahaja, malah ada dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja, menyanjung-nyanjung artis popular secara berlebihan sehingga terlekar. Tambahan pula, terdapat juga selebriti lelaki yang menggunakan solekan wajah yang keterlaluan dan golongan artis wanita yang pula bersolek sehingga menghilangkan identiti muka sendiri. Saya, Nur Fatihah dan rakan saya Huda akan menerangkan tentang garis masa. Terdapat 3 garis masa yang kita akan pelajari, iaitu medieval ataupun lebih dikenali sebagai zaman pertengahan, kemudian modernisme dan akhir sekali ialah pasca-modernisme. Saya akan mulakan dengan zaman medieval. Zaman medieval yang juga dikenali sebagai zaman pertengahan bermula sekitar abad ke-14. Istilah zaman pertengahan digunakan sebagai kata sifat
untuk merujuk kepada semua kejadian, fenomena, individu atau objek yang telah berlaku dalam tempoh sejarah kemanusiaan yang dikenali sebagai zaman pertengahan. Zaman pertengahan berlaku di antara abad ke-5 dan ke-15. Zaman pertengahan merupakan salah satu yang paling lama dalam sejarah dan dicirikan oleh ciri-ciri yang sangat aneh dan unsur-unsur yang membolehkannya ditakrifkan dengan mudah. Peristiwa-peristiwa yang secara tradisinya digunakan sebagai permulaan dan akhir zaman ini adalah kejatuhan Empayar Rom Barat pada tahun 476, kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 dan juga penemuan Amerika pada tahun 1492. Ciri-ciri utama zaman pertengahan ialah Eropah terpecah menjadi negara kerajaan dan republik kecil. Kemudian, ciri seterusnya ialah masyarakat feudal menjadi tahanan dan hamba kepada masyarakat yang dominan. Masyarakat feudal ialah masyarakat yang ditindas dan hidup dalam kesusahan. Mereka ditindas oleh golongan raja, bangsawan serta knight yang berada di atas mereka mengikut sistem hierarki. Ciri seterusnya ialah pengaruh gereja Katolik sangat besar pada zaman tersebut. Hal ini kerana kekuasaan Rom telah dijajah oleh kuasa Eropah Barat, terutamanya bangsa Jerman yang tidak berminat dengan seni, sastra dan hal duniawi. Mereka hanya fokus kepada hal berkaitan agama, jadi mereka telah meletakkan kuasa memerintah kepada pihak gereja iaitu Paus. Sesiapa pun tidak dibenarkan untuk berfikiran kreatif atau mencurahkan idea pada zaman itu. Mereka hanya perlu patuh pada arahan pihak gereja. Ciri utama seterusnya ialah sistem ekonomi manorial mendominasi. Manorialisme adalah elemen penting dalam masyarakat feudal. Manorialisme adalah prinsip penganjuran ekonomi luar bandar yang berasal dari sistem Villa Empire Rome Late. Secara amnya diamalkan di barat dan bahagian Eropah Tengah dan perlahan-lahan digantikan oleh kedatangan wang berasaskan ekonomi pasaran dan bentuk kontrak agraria baru. Seterusnya, ciri utama yang lain ialah agama lain seperti Islamisme juga penting pada zaman pertengahan. Islam pada zaman tersebut majoriti dijumpai di kawasan Sepanyol. Kemudian, ciri seterusnya ialah wujudnya hierarki sosial yang mewujudkan tamadun feudal. Hierarki bermula dari raja, bangsawan, knight, petani dan golongan bawahan ataupun dikenali sebagai masyarakat feudal. Akhir sekali, ciri utama yang perlu diketahui ialah zaman pertengahan dicirikan oleh kepentingan dan keutuhan agama. Hal ini kerana pada zaman tersebut, gereja menekankan bahawa kuasa gereja lebih hebat berbanding kerajaan dan agama-agama lain. Berikutan itu, agama menjadi aspek yang sangat penting pada zaman pertengahan. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Huda untuk menerangkan tentang modernisme. Seterusnya, kita masuk pula kepada garis masa modernisme. Modernisme dari sudut sejarahnya muncul pada zaman kebangkitan Renaissance setelah berakhirnya zaman gelap sekitar tahun 1900. Pada waktu itu, sudah ada bibit-bibit yang mengatakan bahawa fahaman modernisme mula terserap atau dipercayai oleh sesetengah masyarakat pada waktu itu iaitu pada zaman Renaissance. Jadi, bermula sekitar abad ke-18, adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh golongan ahli-ahli falsafah Enlightenment seperti Immanuel Kant di Jerman, John Locke dan juga David Hume di Britain. Mereka sudah mempunyai dasar yang sangat kuat. Kant mula mengatakan bahawa akal manusia itu adalah hebat dan tidak ada perkara lain melebihi akal manusia. Dan mereka juga menafikan kewujudan metafizik iaitu perkara yang tidak nampak kerana bagi mereka semua perkara mestilah dibuktikan secara saintifik. Mereka sudah mempunyai satu keyakinan bahawa akan kebolehan manusia mencipta kehidupan yang lebih baik di dunia dan membawa kepada suatu budaya baru yang berasaskan rasionaliti, kaedah saintifik dan konsep bahawa manusia itu boleh mencapai kemajuan dengan menggunakan akal fikiran yang ada pada dirinya, iaitu kemampuan manusia mencipta sesuatu kehidupan dan masyarakat baru yang meninggalkan ciri-ciri lama yang terdapat di dalam masyarakat medieval yang berasaskan keagamaan. Dan pada waktu itu, Barat
merupakan simbol kemajuan banyak negara. Contohnya seperti China yang merujuk kepada Eropah dalam pembuatan kereta api. Sejarah pada waktu itu dikekalkan sebagai fakta. Mereka tidak mengubah fakta dan mereka percaya akan sejarah dan ingin bangkit daripada sejarah tersebut. Naratif-naratif besar merupakan fokus utama modernisme di samping mementingkan kesahihan maklumat. Fahaman modernisme ini berteraskan logosentrik, iaitu menekankan pentingnya akal fikiran yang rasional dan buktian sains di dalam menentukan kebenaran, di mana ia menjadikan akal fikiran sebagai rujukan paling utama. Modernisme ini juga turut mengagungkan kejayaan sains dengan kemunculan ahli-ahli falsafah baru seperti Bertrand Russell, iaitu salah seorang ahli pakar matematik, dan juga Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan positivisme. Antara beberapa gagasan yang dibawa oleh fahaman modernisme ini ialah: yang pertama, subjek dimiliki oleh alam fenomena dan alam nomena, di mana manusia bebas menentukan pendirian bagi menghasilkan buah fikir untuk merubah sesuatu keadaan. Pendewaan akal fikiran dan pembebasan dari keagamaan. Ia merupakan asas kepada kewujudan budaya masyarakat baru seperti penghapusan ikatan sosial dalam masyarakat. Seterusnya, manusia sebagai pusat dunia, di mana individu mempunyai potensi diri yang dapat membentuk dan menentukan acuan potensi diri sendiri. Dan akhir sekali, emansipasi wanita, iaitu membebaskan wanita dari tradisi sebagai ibu dan isteri. Sekarang, saya akan menerangkan pula tentang Pasca-Modernisme. Postmodernism, juga dieja Pasca-Modernisme dalam falsafah barat, merupakan gerakan akhir abad ke-20 yang dicirikan oleh skeptisisme, subjektivisme atau relativisme yang luas. Juga bermaksud kecurigaan umum mengenai akal dan kepekaan akut terhadap peranan ideologi dalam menegaskan dan mengekalkan kekuatan politik dan ekonomi. Teori pasca-modernisme ini digunakan bukan sahaja di tempat asal wujudnya teori ini iaitu Barat, tetapi juga diguna pakai oleh negara-negara dunia ketiga seperti India, Afrika Selatan dan Amerika Latin. Mari kita lihat prinsip pasca-moden menurut Ziauddin Zadar pada tahun 1975. Menurut beliau, semua yang dipercayai benar semasa zaman moden dianggap langsung tidak benar dan tidak boleh dipakai di era pasca-moden. All that is valid in modernity is totally invalid and obsolete in postmodern times. Grand narratives yang merupakan idea besar yang memberi asas rasa, senses, dan arah tuju kepada kehidupan seperti kebenaran, truth, asas moral, morality, ketuhanan, God, adat tradisi, tradition, dan latar belakang sejarah, history, merupakan sesuatu yang tidak boleh dianalisa sehalus-halusnya. Dapat kita simpulkan bahawa teori pasca-moden menolak ajaran moden yang sebelumnya diguna pakai oleh masyarakat moden. Antara aspek pembangunan idea pasca-moden ialah menolak saintifik dan objektiviti ajaran barat, meruntuhkan falsafah barat, menekan ketidaktentuan dalam fizik kuantum dan matematik, menekankan ketidaksambungan masa dan tempat dalam sejarah manusia, munculnya magical realism, mazhab fiksyen oleh para novelis. Magical realism bermaksud bahawa wujudnya fantasi dalam bahagian semula jadi di dalam persekitaran yang nyata. Seterusnya, sekularisasi agama dan pembuangan konsep dan praktis agama yang merupakan asas moraliti dari masyarakat. Dan akhir sekali, aspek pembangunan idea pasca-moden ialah menggembar-gemburkan ekonomi pasaran dan menyemarakkan konsumerisme ataupun kepentingan hak sebagai pengguna. Sekian saja dari saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Sekarang, saya akan terangkan perbezaan antara modernisme dan pasca-modernisme. Pertama sekali, modernisme berlaku dari tahun 1890 hingga 1945, manakala pasca-modernisme pula berlaku selepas Perang Dunia Kedua, terutamanya selepas tahun 1968. Seterusnya, pemikiran masyarakat pada zaman modernisme adalah berkaitan dengan mutlak dan objektif. Pemikiran objektif
adalah berdasarkan satu set piawaian logik dan berorientasikan maklumat. Pemikiran objektif boleh dinyatakan dalam bentuk maklumat atau hipotesis. Contohnya, produk baharu di syarikat Airbnb akan dianggap berjaya jika ia meningkatkan kadar tempahan sebanyak 2% pada bulan tertentu. Hal ini kerana mereka mempunyai maklumat yang jelas di sini dan KPI yang boleh dirujuk oleh mereka untuk mengesahkan kejayaan sesuatu produk baharu. Untuk zaman pasca modernisme, mereka pula mempunyai pemikiran yang lebih bersifat relatif dan juga subjektif. Pemikiran subjektif adalah semata-mata berdasarkan perspektif, perasaan, pemikiran individu terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, seorang pereka atau designer mungkin rasa bahawa reka bentuknya akan dipuashati oleh pelanggan, tetapi pereka lain rasa bahawa reka bentuknya agak mengelirukan. Kedua-dua pereka ini mempunyai alasan yang sah untuk merasakan cara yang mereka lakukan kerana pengalaman kerjaya individu mereka telah membentukkan perspektif-perspektif tersebut. Perbezaan yang ketiga ialah masyarakat pada masa modernisme mengamalkan sistem sentralisasi yang bermaksud pemberian kuasa yang lebih kepada sesuatu pemerintah bersekutu. Contoh sistem sentralisasi pada zaman kini ialah algoritma perbankan yang membuat semua keputusan kelulusan kredit di mana sebelum ini adalah diberi kepada pengurus bank dalam setiap komuniti. Bagi zaman pasca modernisme pula, masyarakat lebih kepada mengamalkan sistem desentralisasi yang bermaksud pemusatan bagi proses dalam aktiviti organisasi, perancangan keputusan, strategi dalam satu kumpulan. Contohnya, syarikat yang mempunyai pengurus dan pekerja di mana mereka mempunyai kuasa yang mencukupi untuk melaksanakan tugasnya tanpa perlu berunding dengan pengurus. Tambahan pula, modernisme adalah bersifat dekonstruksi yang menjelaskan bahawa teori kritikan dan kaedah analisis berpandukan prinsip mengenai makna yang tetap dan stabil. Dekonstruksi secara literal bermaksud memecahkan sesuatu benda kepada bahagian-bahagian untuk lebih memahami maksudnya. Pasca modernisme adalah bersifat konstruksi yang bermaksud pembentukan sesuatu atau susunan dalam kata-kata untuk merungkai sesuatu. Pemikiran konstruktif pada asasnya ialah cara berfikir secara konstruktif tentang persekitaran kita. Pemikiran konstruktif adalah tentang membuat keputusan yang baik. Contohnya ialah bila kita membuat perancangan untuk melancong, perkara pertama yang kita akan lakukan ialah merancang laluan yang kita akan lalui ke destinasinya. Dengan perancangan yang teliti, kita dapat meningkatkan peluangnya untuk menghasilkan perjalanan yang lebih lancar sampailah ke destinasi kita. Selain itu, masyarakat pada zaman modernisme mengamalkan sistem hierarki di mana susunan dalam sesuatu organisasi berpandukan tarafkan kedudukan. Manakala terdapat masyarakat pada zaman pasca modernisme mengamalkan anarki yang bermakna keadaan yang tidak berpandukan undang-undang. Anarki juga merujuk kepada pengurangan atau ketiadaan sepenuhnya pemerintahan kerajaan konvensional. Ia juga boleh merujuk kepada mana-mana negara atau komuniti yang tidak kekal di bawah sistem kawalan kerajaan. Akhirnya, masyarakat pada zaman modernisme lebih kepada mempercayai agama masing-masing. Tetapi bila melanda zaman pasca modernisme, masyarakat telah mewujud segelintir orang yang mempercayai sekte-sekte yang membawa makna pemisahan diri daripada kelompok keagamaan atau politik. Setakat ini sahaja pembintangan kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.